Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bicarakan tentang satu tajuk, iaitu hidup adalah satu perjalanan, bukanlah satu persaingan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan selamanya kita ucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpahan taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Hari ini kita masih lagi diberikan peluang untuk hidup dalam keadaan yang sihat walafiat. Kita dapat melihat, mendengar dan bercakap, dan kita masih lagi dalam keadaan sihat tubuh badan, dan Allah belum lagi ambil ataupun uji kita dengan dengan kesihatan, dengan penarikan daripada kesihatan. Okey, hari ini without further ado, saya nak cerita tentang satu tajuk, iaitu yang menyebabkan orang kebanyakan daripada kita down. Kerana apa? Kerana apabila dia lihat orang lain yang lebih hebat daripada dia, so dia akan down. Tajuk ni akan down, iaitu tajuk hidup ni bukanlah satu perlombaan ataupun persaingan, tapi hidup ni adalah satu journey, satu perjalanan. Dulu saya ada seorang kawan masa saya belajar di UPM. Dia tua pada saya 2 tahun. So by the right, waktu tu umur saya 23, dia 25. Dia cakap dekat saya macam ni. Dia cakap, umur dia sekarang, saya mungkin tak faham apa yang dia rasa, sebab umur dia sekarang adalah fasa di mana kawan-kawan dia, waktu tu dia umur 25 lah, kawan-kawan dia ramai yang kahwin. Sedangkan dia waktu tu start dengan gaji yang rendah dan masih lagi belajar di UPM lah. Saya senyap je sebab waktu tu saya muda lagi. Sekarang pun saya still muda lagi. Tapi saya nak beritahu yang start dekat situ. Maknanya dia tengok orang lain, dia makin frust. Makin tengok orang lain, makin rasa frust. Sebab apa tuan-puan? Sebab dia tengok orang lain dan dia lupa tentang satu benda, iaitu hidup tu bukanlah satu perlombaan, tapi adalah satu perjalanan. Kita tengok Allah SWT turunkan manusia, ataupun jadikan manusia dekat dalam dunia ni, dia ada tertib, right? Dia mula-mula kita, ayah kita dulu, and then mungkin ayah atau mak kita dulu, lepas tu abang kita, kakak kita, kemudian barulah kita. So ada adik kita. So tertib, dia ikut susunan. Tapi Allah SWT nak ambil kita, Allah tak ikut tertib. Maknanya anytime je Allah boleh ambil. Ada orang yang umur macam saya ada a few members yang kawan saya masa saya kecil pun dah ada yang meninggal, right? Kalau saya fikir kita nak race, dunia ni nak race, so saya tengok kawan saya dulu yang meninggal, dia tak sempat achieve apa-apa pun. Dia tak sempat achieve apa-apa, and then dia meninggal, Allah panggil dia lah. Kalau saya tengok, that is the bad side lah. Kalau saya tengok for the good sake, maknanya dalam keadaan yang baik, tengok, banyaknya pahala dia buat, ataupun tak sempat buat dosa lagi, Allah dah panggil dia. Dan saya ada juga kawan yang ataupun senior yang meninggal sejurus, macam setahun 2 tahun selepas habis belajar di Politeknik, dia meninggal. Dia sempat kerja sekejap and then meninggal lah. Dia ada kanser, right? So kalau kita membanding-bandingkan kehidupan kita, kita sentiasa rasa tak puas hati, sebab setiap orang dia ada journey dia. Kita tengok ada orang yang dulu dia susah. Kemudian ada kawan yang melampaui dia, and then satu masa dia jadi senang, and then dia melampaui kawan-kawan dia yang lain. Kerana apa? Kerana hidup ni bukanlah satu perlombaan. Hidup adalah satu perjalanan. Perjalanan kita nak capai stage yang kita idamkan tu tak sama dengan perjalanan orang lain. Alright? Tak sama. Sebab Allah SWT menciptakan potensi dalam diri kita adalah berbeza dengan potensi orang lain. Manusia ni dia punya akal yang sama,
tetapi corak pemikiran berbeza. Kita betul-betul kita semua memiliki akal, tapi corak pemikiran berbeza dan kita ada potensi yang berbeza. Sebagai contoh, ada orang potensi dia adalah dia genius dari segi teknologi. Maknanya dia reti untuk edit video. Kita bagi dia video, dia edit cantik. Memang cantik. And then dia pandai tentang kreatif, tentang nak susun barang ataupun landscaper. Dia reti susun menyebabkan sesuatu tempat tu nampak kemas dan cantik. Alright? Dia kreatif. Dan ada juga orang yang mahir bercakap, pandai bercakap. Kita bagilah dia topik apa pun, dia pandai bercakap. Macam kawan saya cerita, ada seorang member dia cerita, cakap ada seorang ni tak belajar apa-apa pun, tapi dia baca sikit and then kena present, dia boleh present. Sebab apa? Itu adalah anugerah yang Allah bagi kat dia. Dia pandai bercakap. Jadi ada orang yang dia pandai berbisnes. Dia tak belajar bisnes pun, tapi otak dia jalan. Dia tahu macam mana nak generate untung. Dia tahu macam mana, okay, jual barang ni macam nak jual, berapa nak jual, and then strategi nak jual, dia tahu. Dia tak belajar pun dia tahu. Dan ada orang, dia kena belajar, baru dia dapat knowledge tu. So, setiap orang ni berbeza-beza. Sebab itulah kita semua ada journey yang masing-masing. Kalau umur saya ni, terus terang saya tengok ramai kawan saya dah kahwin. Alright? Ramai kawan saya dah kahwin, dan ada juga yang dah ada gaji 6 figure. Right? 6 figure. Tak. Maksud saya dia dah ada duit. Hasil daripada usaha yang dia dah buat adalah 6 figure. 6 figure. Ratus ribu. Right? So, kalau saya nak banding, nak frust dengan, mungkin saya akan frust dengan 6 figure lah. Sebab dia umur 25 dan saya tak tahu orang yang bekerja boleh dapat simpanan sehingga 6 figure. Right? Dan dia in fact dah melabur dalam sebuah syarikat pun ratus ribu dia melabur. And then pada saya dia sekarang berjaya lah dari segi financially dia berjaya. Umur macam saya, tapi dia gain something macam tu. Dan ada juga kawan saya yang buat passive income. Maknanya dia jual satu SIM card yang bila orang pakai SIM card tu, so dia akan gain something lah. Setiap bulan orang beli package tu, so dia gain something lah. So dia dah banyak customer base, and then dia ni lah, mungkin dia punya income dah ada, passive income yang berulang. Selagi orang pakai SIM card tu, selagi orang beli package tu, so dia akan dapat duit. Dan ada juga orang yang dah pakai kereta yang mahal. Batch saya. Dah ada orang yang dah pakai kereta mahal. Dan ada juga orang yang dah kerja kerajaan and then kehidupan stabil. Semua dan ada juga kawan-kawan saya yang tak achieve apa-apa lagi, dan dia still lagi dalam fasa mencari rentak kehidupan mereka. So, kalau orang tanya saya, dah ramai dah, dia cakap dah ramai dah, capai ni, aku tak capai lagi. Saya cakap hidup ni adalah satu journey kita dengan journey orang tak sama. Macam kita tengok satu movie antara movie A dengan movie B, movie C adalah tak sama. Sebab dia adalah, movie A ada jalan cerita dia sendiri, movie B ada jalan cerita dia sendiri, movie C ada jalan cerita dia sendiri. So, kalau setiap movie tu jalan cerita dia sama saja, so tak ada orang nak tengok movie. Sebab sudah tahu dah apa yang akan berlaku. So that's why kita kena sentiasa bersyukur, and then kita kena sentiasa cuba untuk improve diri kita day by day. Maknanya, okay, kalau kita jangan tengok orang lain sebagai satu benda yang kita nak lomba, tapi kita ambil dia sebagai satu macam semangat pada kita. Kita tengok ada kawan kita yang berjaya, so kita tengok macam mana dia boleh berjaya, apa yang dia buat, so kita copy and then kita improve. Setiap hari kita improve, seperti yang diperkatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata hari ini lebih baik daripada semalam. Maknanya dia nak hari ini lebih baik daripada semalam. Setiap hari kita improve diri kita. Kalau semalam kita tak reti, hari ini kita reti. And then esok apa yang kita lemah, kita improve. Setiap hari kita improve sampailah kita nearly to perfect. Right? So kalau setiap orang tak pandang ataupun dia tak lemah dengan kehidupan orang lain, tapi dia ambil kehidupan orang lain tu sebagai role model, and then dia just follow and then copy, so setiap orang akan improve setiap masa. So bila kita improve setiap masa tanpa kita rasa dengki dengan kehidupan orang,
So insyaAllah kita akan jadi better person day by day. So that's why itu adalah journey kita. Alright. Saya teringat saya ada satu interview, ni sekarang tengah famous lah pasal Ronaldo, sebab dia balik ke Manchester United, right? So satu ada wawancara, tu pengacara tanya pada Ronaldo Junior. Ronaldo ni dia ada anak dia, dan anak dia Ronaldo Junior lah, anak dia pun hebat main bola juga. Orang tanya, wawancara tu, pengacara tanya pada Ronaldo, adakah Ronaldo Junior ready untuk bermain bola seperti ayahnya? Dia kata, Ronaldo kata, he got a talent, dia ada talent, tapi it's not enough. Tak ni, sebab dia suka minum Coca-Cola, kadang-kadang dia minum Fanta, dan dia tak jaga diet, so dia malas. So sometimes, right? So dia kata Ronaldo, dan saya tertarik dengan satu ayat daripada Ronaldo. Dia kata, saya takkan paksa dia jadi pemain bola, tapi kalau dia nak jadi doktor, dia nak jadi engineer, go for it. Apa yang dia minat, dia pergi saja, jadi apa yang dia minat. Tapi dia kata, ini the quotes, saya nak quotes, tapi sentiasa jadi terbaik terhadap apa sahaja yang dia buat. Kalau dia jadi seorang doktor, so dia jadi doktor yang terbaik. Kalau dia jadi engineer, dia jadi engineer yang terbaik. Sepatutnya perkataan tu adalah perkataan daripada orang Islam. Sebab apa? Sayyidina Umar Al-Khattab kata, macam saya kata tadi, setiap hari kita, orang Islam adalah setiap hari kita jadi lebih baik daripada hari yang semalam. Jadi lebih baik daripada hari yang semalam. So setiap hari, setiap kali kita tengok kehidupan orang lain, kita tak perlu rasa jealous. Apa yang kita perlu rasa adalah kita perlu ambil apakah kebaikan dia, and then kita improve setiap hari. Kita improve. Moga-moga perjalanan hidup kita menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kita naik kereta, kan. Kita naik kereta pergi ke sebuah perjalanan, Kita mula-mula kita naik kereta yang kereta kita ni, kita, kawan-kawan kita semua ada kereta. Kita semua bawa kereta yang sama. Kita pergi ke satu perjalanan, and then kita bergerak. Ada kawan kita yang dapat kereta yang dia boleh pergi bergerak dengan laju. Ada kawan kita yang dia dapat kereta tak berapa laju sangat. Dan ada kawan kita yang contoh kita bawa kereta biasa, right? So satu masa kita tengok kenapa kereta kawan kita laju. So dia pakai turbo. So kita pun berhenti, and then kita pun tambah turbo dekat kereta kita. Kereta kita makin laju. Lepas tu ada lagi kawan kita, kenapa kereta dia boleh laju? Sebab dia pakai kereta yang rendah, so berlawan angin. So kita pun mungkin so kita pun tukar kereta kita pakai kereta yang macam tu. So setiap kali kita improve kehidupan kita, last kali kita akan potong kereta-kereta lain. Tapi satu benda yang kita tak sure adalah, adakah kereta kita akan sentiasa elok saja? Boleh jadi kereta kita rosak. Itulah analogi dia. Boleh jadi kita tengok orang lain semua laju pada kita, boleh jadi satu masa kita tak tahu drop, mereka akan drop di depan, ataupun kita yang akan drop di depan, ataupun mereka dijemput oleh Allah SWT. So kehidupan manusia ni adalah equal, dan setiap orang ada jalan ceritanya yang tersendiri, and then kita just menikmati saja jalan cerita kita. So kita adalah hero dalam cerita kita, kita menikmati cerita kita tanpa kita rasa kehidupan orang lain adalah saingan bagi kita. Tapi hidup adalah perjalanan. So dalam setiap movie dia ada hero dan heroin, dan dia ada jalan cerita, story dia. So kita adalah hero dalam cerita kita, and then story adalah story kita. So kita sentiasa jadi hero dalam cerita kita. So tak perlu kita nak rasa kita ketinggalan ataupun kita bersaing dengan orang. Kita bukan ketinggalan, tapi masa kita belum tiba. Okay, alright. Dan apabila masa kita belum tiba, itu adalah perancangan daripada Allah SWT. So sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT. Jadilah sentiasa orang yang bersyukur. Right. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini tentang kehidupan. Rasulullah SAW ada dalam satu hadis mengatakan, hiduplah kamu di dunia ni seperti pengembara. Kita nak hidup dekat dunia ni, hidup seperti pengembara saja. Seorang pengembara, dia tak hidup dekat dunia. Dia pergi ke satu tempat, dia tak plan nak hidup lama dekat satu tempat tu, sebab dia akan balik pada tempat asal dia. Seperti itulah kehidupan kita di dunia. Kita tak plan kita nak hidup lama pun dekat dunia ni, kerana kampung nenek moyang kita adalah di akhirat, iaitu syurga, jannah.
jannah, dan kita doa pada Allah SWT supaya kita masuk syurga Firdaus tanpa hisab dengan rahmat daripada Allah SWT. So kehidupan di dunia adalah satu, kita hiduplah di dunia ini sebagai pengembara. Kita buat betul-betul sebab nanti kita nak bawa bekalan yang terbaik untuk kita pulang ke kampung akhirat kita nanti, insyaAllah. So jangan sedih-sedih, just sentiasa nikmati sahaja kehidupan anda. Moga-moga Allah SWT berikan anda knowledge pada hari ini. Jika anda dapat belajar sesuatu, so anda boleh, saya harap anda faham dan gembira dengan perkongsian hari ini. Jangan pandang kehidupan orang lain, tapi pandang kehidupan kita. So kita nikmati perjalanan hidup kita. Hidup bukanlah satu saingan ataupun perlombaan, tetapi ia adalah satu perjalanan. Alright, apa yang lemah itu daripada Allah, daripada kelemahan saya dan syaitan, dan apa yang terbaik itu daripada Allah SWT. Ampun maaf jika ada tersilap tutur kata dan bahasa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.